Niat. Niat. Okey, niat. Sebahagian ulama mengatakan harus berniat bila nak niat. Yang pertama, ketika dipilih atau diasingkan atau dikenal pasti atau ditanda, nanglah kata tanda, binatang yang telah menjadi milik untuk dibuat korban. Orang tu dia ada 5 ekor lembu. Dia masuk tengok lembu. Kemudian dia pilih seekor lembu, dia ikat. Dia pergi tambat tang lain. Dia asingkan. Ataupun dia tanda, dia ambil spray, dia pergi tanda muka lembu tu dengan spray hitam. Bercomot lembu tu. Dia tanda. Dia asingkan, ditanda, dikenal pasti. Ataupun memang dia kenal. Lembu ni ada color biru satu, color merah satu, color kuning satu, color biji kemia satu, color apa lagi? Color pink satu. Dia pilih lembu color pink untuk buat korban. Jadi ketika dia mengasingkan, dia berniat. Ketika dia mengasingkan, dia duk pergi spray pada lembu tu, dalam hati dia niat, lembu ini aku niatkan korban untuk tahun ini. Sebahagian ulama mengatakan sudah memadai niat itu. Dah pakailah niat tu. Bandingannya, kata pengarang Sabilul Muhtadin, bandingannya seperti orang mengasingkan harta untuk membayar zakat. Orang tu dia ada harta, contoh paling mudah, dia ada duit, dia ada kena bayar zakat lah. Dia ada nak bayar zakat. Okey. Kita buat contoh dulu, zakat fitrah. Dia ada 5 orang anak, suami isteri 7 orang. Jadi 5 campur 2 7, 7 orang yang dia wajib tanggung zakat fitrah. Seorang berapa? Seorang RM7. Katalah dia makan beras biasa. Jadi dia pun buat keluar. Dalam beg duit ni, duit banyak? Tak banyak pun tuan-tuan. Katalah ada duit banyak kepin, dia bawa keluar sekepin. Allah, naik duit Singapura lah pula. Dia bawa keluar ni, 50. Tang 50 ni ada 49, betul tak? 7 kali 7, 49. Dan dia niat dah, inilah uang bayaran zakat fitrah ganti beras yang wajib bagi aku, fitrah yang wajib bagi aku dan tanggungan aku pada tahun ini. Dia niat dalam hati. Pegang duit tu, dia niat dalam hati, dia asingkan. Ataupun dia tanda. Tanda lah macam mana, dia asingkan bulan paket. Dia asingkan bulan paket, saat lagi dia pergi dekat Intan Amil. Tak? Intan Amil lah. Mesti kepala Amil punya, Tok Imam. Kan? Pergi kat Tok Imam, masa orang yang berhak terima zakat, dia hanya bayar, perlulah diulang niat? Tidak perlu diulang niat. Kalau dia nak ulang niat balik tak apa, tapi perlulah diulang niat? Tak perlu. Perlukah akad? Tak perlu. Walaupun Ustaz Abu Mansur doakan, inilah yang wajib bagi aku, aku terima. Cik, nak akad kita kahwin satu lagi, apa masalah? Yang imam kot. Isteri mai, doktor mai. Ini marah pula lagi. Okey. Zakat tak perlu akad. Tuan-tuan dia suka akad. Okey. Jadi masa bayar tu perlu niat lagi tak? Tak perlu.
Macam tu juga, sebahagian ulama kita mengatakan ketika mana dia asingkan binatang, ditentukan yang mana nak buat korban, dia berniat ketika itu. Memadai daripada bukan memadai kalau berlaku niat ketika itu, niat tu pakai. Memadai niat itu. Tetapi mengasingkan saja tak memadai. Dia perasing saja, niat tak ada. Tu tak pakai. Dia kena perasing dengan niat sekali. Tapi jangan dia perasing dan dia menyebut lafaz ta'yin. Tu jadi korban wajib. Ketika perasing tu, ni lembu ni lembu korban. Hampa jangan nak kacau. Hak ayah pi kurung dalam lau belakang, hak sekok dia tu, yang tu kita nak buat korban, yang tu lembu korban. Hak 4 ekor lagi duduk depan rumah, yang tu bukan lembu korban. Maka yang tu jadi korban wajib secara ta'yin. Kok kampung banyak tu. Dia kena hati-hati yang tu. Kok sini pasal kita tak belah lembu. Tu yang clear. Kok kampung mu bawa lembu pa dah. Kan? Bawa lembu pa. Dia kata lembu nak buat korban. Mu nak masuk sekali ke? Pula dah. Mu nak masuk sekali tu mana dia nak jual lah pula. Tak boleh. Dah dia kata lembu korban tak boleh tak boleh jual, tak boleh tukar pun tak boleh. Nak tukar dengan yang lebih besar tak boleh. Dia kata dekat kambing, nak tukar kambing tu dengan kerbau tak boleh. Kena kambing tu juga. Okey. 1. Ya. Tu sat lagi yang tu. Dia baru nombor 1. Ni baru nombor 1. Okey. Soalan ni kalau saya terlupa, ulang balik lah. Okey. Ni baru nombor 1. Saya nak abang berbagai-bagai cara berniat. Yang kedua, niat dilakukan ketika menyembelih. Ataupun sebelum menyembelih. Ataupun ketika mewakilkan tukang sembelih untuk menyembelih. Okey, saya tak mau sembelih sendiri. Saya dah kambing sekor. Saya nak buat korban. Saya pergi kat Tuan Haji, saya kata, Tuan Haji, minta tolong sembelih kambing saya ni. Saya niat ketika tu, kambing ni aku niatkan sebagai korban sunat bagi aku tahun ini. Memadai niat tu. Sekali tukar sembelih, pergi sembelih, walaupun dia tak tahu niat kita sah sembelihannya. Tukar sembelih saja dia, okey. Ataupun ketika mewakilkan kepada pengurusan korban. Boleh juga. Yang ni ulama yang contemporary hak belakang-belakang ni bersetuju dengan pandangan ini, iaitu 750 cukup. 750 duit tak ada. 50 boleh. 750 ni saya wakilkan kepada ustaz untuk menguruskan segala-gala yang berkaitan bagi menghasilkan korban sunat bagi diri saya. Ketika tu kita niat. Memadai niat. Dah cukup. Ketika kita mewakilkan, saya wakilkan ustaz beli 1/7 lembu dan disembelihkan
untuk jadikan untuk menguruskan bagi menghasilkan korban untuk diri saya. Selesai. Ada pandangan yang mengatakan niat ketika itu pun dah pakai ketika mewakilkan. Okey. Kemudian boleh tak? Nombor 4. Masalah niat. Harus mewakilkan niat kepada orang Islam yang lain. Harus peserta korban ataupun pelaku korban mewakilkan orang lain untuk berniat bagi dirinya, terutama orang yang tidak hadir ketika sembelihan dilakukan. Supaya apa? Supaya terhasil masalah niat ini. Disyaratkan yang menerima wakil itu adalah orang Islam yang mumayyiz. Tidak sah diwakilkan kepada orang kafir, walaupun kafir kitabi. Tidak sah diwakilkan kepada kanak-kanak yang tidak mumayyiz, dan tidak sah diwakilkan kepada orang gila atau orang mabuk. Orang gila, suruh orang gila niat korban kat dia. Ataupun orang mabuk ketum, dia tu duduk tengah mabuk ketum, aku ni sibuk ni nak kena pi ni, nak pi KL ni, hang satgi korban aku, hang tolong niat tak? Boleh tak? Tak boleh, pasal dia mabuk ketum. Tetapi sembelihan orang gila dan orang mabuk sah. Itu beza. Sebab itu harus yang berniat orang lain yang menyembelih orang lain. Yang duk berlaku kat kampung, kawan tu lah sembelih, kawan tu lah juga nak kena niat. Itu semua buat masalah. Dah lah orang dah berumur, duk terketak-ketak nak baca apa? Nak baca nama, kemudian pisau pun tak apa tajam. Lembu tu khelin ya kat dia. Lembu tu khelin ya kat dia, terlentang lah dah. Jadi boleh orang lain berniat untuk pelaku korban yang mana telah berlaku perwakilan. Jadi tuan-tuan, mungkin yang hak kata tadi bayar 70 ringgit sebulan tu masuk pada mana? Niat ketika mewakilkan tu. Ataupun niat ketika mengasingkan wang. Macam tu lah. Kemudian sebab itu kita sekarang ini dalam pengurusan korban zaman sekarang, kita melakukan pengurusan korban secara berpusat, tidak seperti dahulu korban buat belakang rumah, padu pisang, padu nyok. Tapi sekarang di tempat-tempat yang lebih teratur dan diuruskan dengan lebih terancang. Cuma diingatkan kepada pihak pengurusan untuk mengambil wakalah. Wakalah yang pertama, wakalah untuk membeli. Tidak? Supaya tak payah lagi duk angkat jual beli. Wakalah membeli, kita beli bagi pihak dia, kita angkat jual beli bagi pihak dia. Selesai dah jual beli tu. Yang dulu orang tua-tua duk kena angkat jual beli pasal tak ada wakalah. Kan? Kena jual beli, aku jual 1/7 lembu ni kepada engkau dengan sebanyak harga, aku terima. Aku jual 1/7 lembu ni kepada engkau dengan sebanyak harga, aku terima. Aku terima pula. Aku beli, jual beli. Aku jual, aku beli. Angkatlah, aku jual. Itu proses apa tu? Proses ubah hak milik. Kerana korban ini disunatkan kepada orang perseorangan, individu, muslim, aqil, yang berakal, mukallaf, baligh, apa lagi? Yang berkemampuan. Jadi ada tak korban masjid?
Masjid buat korban tak tu ni? Masjid buat korban tak? Masjid urus korban. Syarikat buat korban ada tak? Tak boleh. YB buat korban. Korban dia. Korban dia. Untuk mana-mana syarikat yang nak bagi award, nak bagi anugerah kepada syarikat dia dan dalam bentuk apa? Dalam bentuk korban. Dia sponsor korban. Macam sponsor PHJ lah. Okey lah. Itu okey. Jadi korban tu siapa punya? Individu punya. Fardian. Bukanlah jadi syarikat punya. Kalau YB bagi tu, dia korban dia ke dia bagi kat masjid? Okey, katalah YB bagi sekok masjid lah pula. YB bagi sekok lembu yang sah dibuat korban, bukan lembu korban. Lembu yang sah dibuat korban kepada masjid. Masjid nak buat ke mana? Masjid kalau nak buat bagi jadi korban orang, nak bagi jadi korban, masjid kena pastikan berlaku pindah milik. Lembu tu daripada YB punya, kalau YB kata sembelih korban saya punya, selesai. Sekok lembu tu korban YB. Tapi dia kata bagi kat masjid, ikut masjid nak buat macam mana? Masjid kena pastikan berlaku pindah milik lembu tu daripada masjid kepada 7 orang. Nak pilih macam mana? Nak pilih macam mana? Bagi lembu dengan nama sekali. Jadi masjid nak buat macam mana? Sembelih, lepas tu penama tu kena ambil depa punya. Kalau betul dah dibagi kat mereka. Dan masjid jangan urus jangan urus daging tu. Kalau mereka suruh urus penyembelihan, pengurusan, kena bayar upah lah. Takkan urus saja. Kalau penama tu dah ada, mereka punya lah. Mereka kena buat lah. Mereka kena sembelih, mereka kena lepas, mereka kena agih, mereka kena buat sendiri. Pasal mereka punya. Ya. Ya, ya. Ya. Dengan nama sekali. Lepas tu sembelih. Lepas tu daging. Kita urus untuk sembelih dengan bahagian. Bagi-bagi. Memang berlaku pindah hak milik tak daripada YB tu kepada penama tu? Kita boleh buat korban untuk orang dengan syarat orang tu bagi izin. Kemudian apabila dia dah jadi korban dia, dan dia kena urus lah. Dia kena urus, kecuali dia wakilkan pula kepada pihak masjid untuk menguruskan daging korbannya. Kalau tidak, kita duk perintah hak orang tanpa izin. Satu. Dan saya agak kurang bersetuju dengan bubuh nama orang miskin. Sekali lagi tuan-tuan akan tengok pasal apa? Pasal orang miskin, kita bantu dia, bukan bantu dia buat korban. Orang miskin, kita bantu dia, bantu dapat daging korban. Ni bagi nama orang miskin pula pergi cari orang miskin bagi daging korban. Tak kita bincang bab tu lah. Itulah, benda tu duk berlaku, saya tahu. Dan duk berlaku, tahun ni pun berlaku. Saya terang betul-betul kena, kalau YB kita pilihlah, kata dia pergi kat masjid pilihlah siapa-siapa yang nak jadi tuan korban. Jadi masjid kena ada satu kriteria yang masyarakat boleh terima. Pasal kalau pakai buah nama ya, sekali lagi orang akan bertikai. Apa lebih dia ni? Lepas tu Tok Imam buah nama dia, oh dia dah kaya, gaji pun banyak, Tok Imam besar pun, pegawai kanan kerajaan buah nama dia lagi. Tak kena pula. Jadi kena tengok tokoh masyarakat ke, orang banyak jasa kat masjid ke, kan? Ataupun buat undi. Siapa berminat, buah nama, panggil YB gerok-gerak, cabut nama naik Mansur Al-Maturidi. Boleh kan? Boleh lah. Kalau apa tu YB berlaku pindah milik, dia punya. Jadi siapa niat? Tuan korban tu niat. Kemudian habis sembelih korban tu, dia punya. Dia nak berbalik ke semua pun dia punya pasal. Ni dah hak buah nama yang saya tengok sendiri ni,
hak pun nama orang miskin tu, habis sembelih korban, dia bagi kat hak penama tu sekilo, hak lain depa pederai semua. Hak lain depa pederai semua. Tu pun saya tak tahu dia apa asas kita hanya seronok nak makan daging saja. Tak mau orang macam tu. Lepas ni kalau nak buat betul-betul. Sebab tu kena dengan sesuci hati. Pelaku korban, peserta korban, sponsor korban, semua kena sesuci hati dan ada ketakwaan dalam pelaksanaannya. Okey. Saya patah balik ni, ambil wakalah membeli. Yang kedua, niat. Saat ni kok dia lupa niat ke apa ke, dia tak niat masa bayar ke apa ke, ambil wakalah niat. Kemudian ambil wakalah apa lagi? Sembelih. Kemudian ambil wakalah yang keempat, mengagih. Jadi kalau Ustaz Abu Mansur Maturidi mewakili pihak masjid, saya bagi sejuaratul kat dia, Ustaz, ini wang 700, saya wakilkan pada Ustaz untuk membeli, meniat, menyembelih. Tak salah Ustaz. Jadi Ustaz kena buat. Saya wakilkan pada Ustaz untuk menguruskan. Untuk menguruskan, membeli, meniat, menyembelih dan mengagihkan 1/7 daripada seekor lembu atau kerbau. Kata api siap-siap. Sementara baca ilmu tak ada dapat kerbau. Lembu atau kerbau atau unta bagi menghasilkan korban sunat pada saya tahun ini. Ustaz berkata, saya terima. Akad tu dah berlaku, ada berlaku wakalah, pegang 700, Ustaz tu pergi beli untuk saya, Ustaz tu niat untuk saya, Ustaz sembelih untuk saya, Ustaz agih ikut suka dia untuk saya. Pasal saya dah bagi passing kat dia, delegate lah. Putih kata, delegate. Saya dah delegate dah dekat Ustaz everything to make the korban untuk bagi jadi korban. Kalau bagi 700 senang. Bagi buat apa? Nah Ustaz 700 beli lembu. Beli 700 beli lembu. Lepas tu lembu tu duk nganga. Boleh. Segala-galanya termasuk lah. Hak tu apa nama, termasuk dalam al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Kaedah dia, kalau dah apa uruf macam tu diterima, iaitu bagi 700. Nah Ustaz, saya nak masuk korban Ustaz, 700 ni Ustaz urus apa nama semua muar. Jadi semua muar tu sampai terhasil korban. Segala perkara yang perlukan untuk menghasilkan korban, daripada pemilikan tu jual beli lah, pemilikan, peniatan, penyembelihan dan pengagihan. Apa-apa semua Ustaz tanggung. Kalau tak berlaku, Ustaz kena tanggungjawab depan Allah Ta'ala nanti. Tu makna dia lagu tu. Kenuri. Kenuri sekali kita sembang bab kenuri. Tak masuk lagi. Okey, ni bab niat clear. Jadi berapa lapis kita boleh niat? Berapa lapis? 4 keadaan boleh dilaksanakan niat. Ketika dipilih, ketika menyembelih, ataupun sebelum menyembelih, ketika mewakilkan penyembelihan, ketika mewakilkan pengurusan, dan harus mewakilkan niat kepada orang Islam lain. Okey. Ya, sila. Kita jadi urus kelola, kemudian kita bagi untuk sebelah orang lain. Perlukah peserta tu niat dengan orang sebelah lah? Tak perlulah. Kalau dia dah wakil lah. Dia wakilkan pada Ustaz Abu Mansur untuk jawatankuasa uruskan niat. Jadi jawatankuasa boleh lantik seorang tukang niat. Kerja hamba Allah tu tukang niat ya. Lembu satu 7 orang. Kau nak hang pergi sembelih, dia pun niat. Boleh. Lembu 2, dia pula niat kat depan ni. Senang. Kita lah ni kawan tu lah sembelih, kawan tu lah ni niat semua raplah semua. Siapa duk sembelih lembu sini kat tangan? Raplah ya. Ustaz kan?
Satu masalah kawan tu nak niat. Saya lah nak buat kerja tu. Dengar ketah-ketah lah. Kalau kau bukan tali lembu lah. Bukan tali lembu. Tu cara lama. Cantik tu. Pegang tali lembu tu cantik lah. Ni lembu mereka. Mereka pegang tali lembu ramai-ramai. Mereka serah ke Ustaz Abu Mansur. Ustaz, kami wakilkan Ustaz untuk apa? Sembelih. Ustaz pula ajak mereka. Niat lah ni no. Macam mana nak niat? Sebut dalam hati. 1/7 milik aku daripada lembu ini, aku niatkan korban sunat. Ada orang dok ajak orang. Ni, ada orang ajak orang. Ada orang ajak peserta suruh kata. Suruh kata pula lafaz ta'yin. Kata ikut saya nah, 1/7 milik aku lembu ini aku jadikan korban. Yang tu dah jadi ta'yin, dah jadi korban wajib. Yang tu bahaya. Tuan-tuan nak ajak orang niat, suruh niat dalam hati. Tak payah lafaz lah. 1/7 milik aku dari lembu ini. Sebab tu kena ada pindah milik. Pindah milik jual beli. Sebab itu orang dulu angkat jual beli dulu. Aku jual kat hang 1/7 lembu ni dengan sebanyak harga, aku beli. Aku jual kepada kamu 1/7 lembu ini dengan sebanyak harga, aku beli. Aku beli 7 orang, baru depa punya. Tapi kalau pengurusan telah diberi wakalah, perwakilan untuk membeli, akad tu dilakukan oleh siapa? Oleh pihak pengurusan. Beli pula borong. Lepas tu baru pengurusan tentukan, pilih lembu nombor 1 siapa, lembu nombor 2 siapa, lembu nombor 3 siapa, sampai lembu nombor 10 pada 10 orang. Yang tu pun satu orang pula. Kita pula kena tengok, lembu kita kecil, lembu depan ni pasal apa besar. Oh, ada nama Ustaz Abu Mansur tu lembu besar. Yang tu dah beli banyak-banyak borong ni kena berlebih kurang lah. Kena berlebih kurang. Kalau macam ada orang tanya, tanya mana lembu orang masuk. Betul kata yang tu dia kata jadi ta'yin semua. Tak lagi. Jangan sebut korban. Jangan sebut yang tu lembu korban ku, tu selesai. Walaupun orang tanya, maksudnya jangan sebut. Jangan sebut korban. Jangan sebut ini lembu korban. Jangan sebut lembu korban ku tu dah berlaku jual beli dah. Dah dia punya dah. Yang tu jadi lembu korban wajib. Tak kisah nak apa implikasi jadi wajib. Berat juga. Lepas tu saya yang kedua. Ya. Pengurusan korban. Ya. Contoh macam seorang dimasuk dari pengurusan korban. Ya. Pengurusan korban nak bagi ke sembelih, tukang sembelih tu perlu tak melafazkan balik pada tukang sembelih untuk tukang sembelih? Tak perlu. Maksudnya buat macam ni selama ni kita orang kampung buat macam tu. Pengurusan lantik seorang untuk menyembelih lah. Pasal pengurusan dah ambil wakalah sembelih, dah ambil perwakilan sembelih, dia boleh pilih siapa-siapa untuk sembelih. Dia kata okey, lembu 1 ustaz pergi sembelih. Ustaz tu pun pergi sembelih. Adakah ustaz tu perlu niat? Tak perlu. Tapi janganlah siapa-siapa pergi sembelih tanpa dibenarkan oleh pihak pengurusan. Dia kena ganti balik. Maksudnya dalam apa-apa hanya kena sebut nama ke? Tak payah. Bagi ya. Bagi sembelih. Selesai. Kecuali pengurusan nak suruh tukang sembelih niat bagi depa tu. Hak berlaku lah ni macam tu. Pihak pengurusan suruh ustaz-ustaz sembelih ni bagi nama ustaz niat. Kan? Entah buat ke mana? Belum pengurusan. Betul? Itu pergi kat parti pula. Betul? Nanti kita niat lah. Dia niat. Itu dia niat. Lagu tu adakah salah? Tak salah. Saya tak kata salah. Yang tu bagus Tak nak buat keedah lama Ustaz. Ambil pegang tali lembu. Tak apa, lagu mana pun tak apa. Bukan masalah kaedah lama. Yang tu kaedah dulu. Kaedah yang digunakan. Tapi nak habaq kata harus orang lain niat, orang lain sembelih. Kalau tuan-tuan nak pakai cara lama, silalah. Tak ada masalah. Tapi nak habaq kata harus orang lain niat, orang lain sembelih. Pengurusan hanya suruh. Dia kata, entah kerja entah sembelih. Jadi Ustaz Abu Mansur kerja dia niat dia. Dia hanya pegang satu senarai, lembu 1. Okey. Dia kata, Ustaz sembelih lembu ni. Ustaz pun pergi sembelih. Bismillah, berak bagi. Siapa niat? Ustaz Abu Mansur niat. Dia pun raik lembu 1. Koyak kertas tu bulan pakit. Ni koyak kertas bubuh dekat darah. Ingat Orang kampung. Koyak kertas tu bubuh dekat darah.
Tak payah. Okey, clear? Ya. 7 orang. 7 orang bagi kita mengurus. Ya. Masa tu pengurus, kena bagi ke tukar sembelih. Kita cuma mengurus tu lah, cuma hak sembelih orang lain. Okey. Dan hak itu macam mana? Boleh Dengan syarat tuan korban tadi bagi hak kat kita untuk cari siapa-siapa kita sembelih. Pasal norma baru itu. Macam tu. Jadi wakalah tu wakalah membeli menyembelih tu makna menguruskan sembelihan. Tapi kalau dia kata saya wakilkan Ustaz Abu Mansur menyembelih, jadi Ustaz Abu Mansur kena sembelih sendiri. Tapi kalau dia kata saya bagi kat Ustaz Abu Mansur untuk menguruskan penyembelihan, Ustaz Abu Mansur boleh pilih siapa yang nak sembelih. So beza antara kalau dalam istilahnya dia ada ijarah, ada dua. Satu ijaratul ain, orang tu sendiri. Satu lagi ijaratul zimmah. Ijaratul zimmah pada tanggungjawab dia, pastikan benda tu berlaku sama ada dia buat sendiri ataupun orang lain buat. Boleh sak lah. Bagi dia lo. Kalau empat-empat yang wakalah tu, Ya. dah ada dalam borang peserta korban, Selesai. lepas tu dia sign, Selesai. kena urusan kena buat apa lepas tu? Bosan tak buat apa, ambil duit dia, pegang elok-elok, simpan. Sampai masa beli kambing, beli lembu, lepas tu sembelih, lepas tu agihkan. Dan bila pengurusan tu dengan tukang sembelih tu, dia kena ada wakil bawa. Kena Pengurusan pengurusan kena delegate kat tukang sembelih menyembelih. Tak perlu. pengurusan serah dengan tukang sembelih. Sampai tukang sembelih tak tahu dia sembelih untuk siapa pun tak apa. Sampai tukang sembelih tak tahu dia sembelih untuk ibadat apa pun tak apa. Aku ni sembelih orang buat korban ke orang buat kekah? Tak apa. Kerja aku sembelih. Orang bagi 20 gagal. 20 ke 40 lagi? Wih, 50 dah. Ui, baru pecah rahsia. 50. Banyak juga tu. Ustaz nak tanya apa ni? Melawak Ustaz dengan marah tu. Dengan marah. Apa dia nak tanya apa ni? Nak tanya apa? Apa saya? Orang mati. Semua mati. Nampak korban. Orang mati. Sat lagi. Tu sat lagi. Pegang soalan tu. Okey no? Ni clear? Okey. Boleh. Janji masa dia transfer tu ada niat dia. Betul boleh. Ya, Makcik. Anak besar mana? Umur berapa? Boleh buat korban untuk orang yang masih hidup dengan izin dia. Makcik telefon dia tanya. Kak Long lah kata nama dia. Kak Long, mak nak buat korban kat hang mau dah. Kak Long kata, boleh mak okey boleh. Kalau Kak Long kata, tak boleh. Mak pandai-pandai nak buat korban kat cik. Tak boleh. Kalau dah meninggal. Okey, sekejap lagi saya nak terang yang tu. Tapi buat korban untuk orang hidup, tidak boleh buat korban untuk orang hidup kecuali dengan izin dia. Dan yang hanya boleh buat korban untuk orang hidup adalah ayah ataupun tok wan buat korban untuk cucu dan anak. Tanpa izin. Ayah boleh buat korban ke anak tanpa izin, tok wan boleh buat korban kepada cucu tanpa izin dengan satu syarat, iaitu menggunakan harta ayah dan tok wan tu bukan guna harta anak. Guna harta anak tak boleh ke? Kekah pun sama. Untuk isteri sama juga. Kena minta izin. Entah wali isteri entah ke? Bukan. Bukan. Kekah baliak. Tu bab kekah kita tumpu korban sah. Sekejap lagi kekah sekejap lagi. Dah abang ni dekat tengah lama. Saya tuan speaker. Okey, map benda mana? Apa? Karya ni nama apa? Bandar Perda, sila Bandar Perda. Yang kita duduk tengok parlimen ni kan. Saya speaker lah. Sila Bandar Perda. Ya.
Tu saya kata kalau boleh lah biar orang masuk korban ni mengaji sikit. Dia tahu asas. Jadi orang yang menguruskan korban kena pandu orang yang masuk korban ni supaya buat benda yang betul. Jangan kita duk syok himpun duit nak buat korban ni, ada. Kita kena pandu dia. Jadi tuan nak masuk korban bayar 700, alhamdulillah. Jadi di pohon tuan mewakilkan pihak kami untuk buat benda-benda ni. Kalau hak yang urus tu pun 2 kali 5 juga, tu that's the big problem. So tu saya tak mau apa nama, moga-moga diterima lah. Moga-moga diterima. Siapa angkat tangan tadi? Wakil mana? Balik pulang? Jerutung? Sila, mana? Ya, sila. Ustaz orang mana? Ustaz orang mana? Padang Lalang. Adik Ustaz Zawi bukan? Patut pun muka macam Zawi. Ni pak dia duduk sebelah. Okey. Ya. 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 Kena tanya dia. Kalau dia kata dia redha, boleh. Kalau dia tanyalah. Anak umpan tak payah. Pasal kita wali dia. Okey. Itulah muka macam Ustaz Zawi tu duk kata. Macam Zawi pakai purdah tu. Okey. Baru pukul 4. Kadang tengok jam silap pun haru tak. Asal nak pukul 5. Ya. Ya. Dia nak tangguh bila? Kena sebelum hari korban kena berlaku pembayaran. Sama ada dia bayar ke adik dia sebagai sponsor ataupun adik dia bayar. Kalau tidak, mana boleh? Kalau tidak, korban tu jadi 6 orang punya. Korban ni boleh share. Sekok lembu seorang boleh, sekok lembu 2 orang boleh, sekok lembu 3 orang boleh, sekok lembu 4 orang boleh, sekok lembu 5 orang boleh, sekok lembu 6 orang boleh, sekok lembu 7 orang boleh, sekok lembu 8 orang tak boleh. Paling banyak 7 orang. Bawah boleh tu boleh. Sah korban. Kalau 6 bahagi 6. Kalau 7 bagi 7. Tak mesti 7. Oh, abang tu sebagai tuan lembu. Dia sponsor lah. Itu boleh Lepas tu bayar hutang. Hutang boleh sah ibadat tapi tak digalakkan. Hutang buat ibadat hutang. Kahwin pun hutang. Dengan mas kahwinnya RM55 hutang. Okey.